Baik. Ciri pantun ialah pantun mesti ada apa? Kalau nak bina pantun mesti kena ada pembayang ni. Okey, mesti ada pembayang. Ni dia pembayang dia. Ni pembayang. Kemudian pantun mesti ada maksud. Ni dua barisan ni maksud. Maksud ni maksud. Okey. Pembayang selalunya kita akan guna unsur-unsur alam lah. Contoh benda. Okey, awak tengok kadang-kadang kita tengok sekeliling kita, kita tengok benda tu, kita boleh jadikan dia sebagai pembayang. Okey, kadang-kadang kita tengok tumbuh-tumbuhan kan. Tengok kat pantun ni guna apa? Guna unsur alam. Iaitu apa? Ni keladi, tanam keladi, kemudian cahaya suria, awan. Ni unsur-unsur alam yang kita gunakan sebagai pembayang. Okey. Kemudian maksud pula. Maksud yang dua bawah ni maksud ni. Hiasi peribadi, bersihkan diri, berwajah ceria, ramailah kawan. Jadi kita kenapa? Kena sentiasa menjaga kebersihan. Kemudian wajah kita ni kena selalu gembira, barulah orang nak berkawan dengan kita. Itu contohlah ni maksud. Maksudnya maksud ni apa yang cuba kita nak sampaikan. Tema nak kita nak sampaikan. Okey. Baik, kita masuk ciri yang seterusnya iaitu setiap baris mempunyai 4 atau 5 patah perkataan. Okey. Mana baris? Okey, tadi ini adalah 1 baris pertama, 2, 3, 4. Okey. Ini rangkap pertama lah. Ini rangkap pertama. Sama juga awak tengok kalau tengok rangkap yang kedua. Ni rangkap kedua pun ada 1, 2, 3, 4. 4 baris kan. Okey, sekarang kita nak tengok apa? Kita nak tengok patah perkataan untuk setiap baris. Okey, untuk rangkap yang pertama, kita tengok baris yang pertama ada berapa patah perkataan. Okey, tanam 1 patah perkataan, keladi 1 patah perkataan, pagi dan hari. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini dipanggil patah perkataan. Kalau tengok baris kedua pula pun sama. 1, cahaya suria dilitupi awan. Pun sama. Okey. Baris ketiga ada berapa juga? 1, 2, peribadi bersihkan diri. 4. Okey, tengok baris keempat. 1, 2, ramailah kawan. Okey, jadi bila awak tengok untuk rangkap pertama, okey, untuk pantun 4 kerat yang ada 4 baris ni. Okey, 4 kerat ni ada maksudnya 4 baris lah. Jadi dalam satu baris ada berapa patah perkataan? Ada 4 patah perkataan. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk ke macam mana nak cari suku kata. Okey, setiap baris tadi cikgu ada sebutkan setiap baris mempunyai 9 hingga 12 suku kata. Okay, cuba tengok pantun ni ada berapa dia punya suku kata. Okey, suku kata dia ada berapa. Okay, kita tengok macam mana kita nak kira suku kata. Okay, tengok baris pertama. Ni baris pertama kan. Macam mana kita nak kira? Tanam, keladi, pagi, hari. Itu macam kita ija macam mana kan? Tanam. Kita bunyi kan? Tanam. Okay, macam mana nak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Cikgu nak kira baris yang keempat ni. Kita tengok baris keempat mana? Berwajah ceria ramailah kawan. Macam mana kita nak kira? Bunyilah kita je lah. Berwajah. Okey. Ceria. Ceria tu lain. Ceria. Dia bunyi. Ramai. Lah kawan. Okey, berapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi untuk baris yang keempat ni ada 11 suku kata. Jadi antara boleh kita sebut macam suku kata untuk setiap baris antara 9 hingga 11 suku kata. Okey.
Baiklah, okey, sekarang kita nak tengok rima akhir. Okey. Rima akhir ni maknanya kita kena tengok pada akhir patah, akhir baris tu. Patah perkataan yang akhir tu apa? Kita tengok rima akhir yang ini ialah hari. Bila tengok yang kedua, awan. Dia tak sama kan? R-I, ri. Okey, wan tak sama. Yang ri ni kita mula dengan huruf A dulu. Okey, kena huruf A. Yang ini kita wan ni, awan ni lain B jadinya. Okey, kemudian kita tengok diri. Ri. Ri ni sama tak dengan yang baris pertama tadi? Hari. Sama kan? Jadi kena, bila sama kita jadikan dia A juga. Okey. Kemudian yang ni awan, kawan. Wan, wan. Jadi sama kan? Jadi dia jadi B. Jadi rima akhir untuk pantun ialah A, B, A, B. Okey. Baik, kita tengok rangkap yang kedua. Ini rangkap kedua. Pendekar budiman santun peribadi, berlayar bersama kemudi bahtera. Ingatlah teman pentingnya mandi, petua utama hidup sejahtera. Okay, sekarang kita nak tengok rima akhir. Jadi perkataan akhir kita tengok. Perkataan akhir, peribadi. Okey, peribadi kita guna A dulu. A. Okey. Bahtera. Tak sama kan dengan atas? Peribadi bahtera jadi tak sama. Jadi dia jadi B. Mandi. Mandi tadi atas tadi peribadi di. Okey, jadi dia sama. Okey, sama. Dia jadi apa? B. Apa? A. Okey. Kemudian sejahtera. Okey, sejahtera dengan bahtera. Jadi B. A, B, A, B. Itu maksud rima akhir. Rima akhir mesti tengok pada perkataan yang akhir, dia punya bunyi yang akhir tu. Selalunya dia akan sama. Bila sama tu dia akan A, jadi A. Kalau tu B, A, B. Okey. Jadi bila awak tengok cikgu tengok 4 rangkap yang pertama ni kan, 4 rangkap yang pertama ni, 1 rangkap pertama. Okey, ni rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga, rangkap keempat ni. Awak boleh tengok temanya tentang kebersihan. Dia ada nak bagi nasihat kat sini. Inilah fungsi pantun. Nak bagi nasihat dalam cara yang lembut. Kan? Kadang kita cakap kasar-kasar orang tak boleh nak terima. Tapi bila kita cakap dalam nada yang berlagu, okey, sambil macam kita panggil didik hibur ni kan, awak boleh terima nasihat ni. Okey, pantun ni maknanya nak bagi kita ni sebagai panduan, okey, nak didik kita. Jadi awak boleh guna pantun dalam kehidupan awak. Nak nasihat dia awak boleh guna pantun. Ubahlah cara. Apa salahnya sekali-sekala kan kita berpantun. Okey. Baiklah, aktiviti yang seterusnya, murid dikendaki melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik, cikgu bagi contoh, tunjuk cara satu. Rangkap yang pertama ni. Okey, nanti awak perlu record, kemudian awak perlu rakam, kemudian hantar rakaman tersebut kepada cikgu sebagai bukti untuk PBD. Okey, kemahiran membaca. Awak perlu lafazkan ke-6 rangkap pantun ya. Yang ni cikgu tunjuk satu je, serangkap saja. Okey, kita dengar ya. Dengarkan petua bersih berseri. Tanam keladi pagi hari, cahaya suria diletupi awan. Hiasi peribadi, bersihkan diri, berwajah ceria, ramailah kawan. Okey. Kemudian bila awak lafazkan pantun tu, dia ada berhenti kan, cikgu ada jeda kat situ. Kat mana jeda dia? Tadi cikgu tu tanam keladi, awak berhenti dulu kat situ. Pagi hari, cahaya suria diletupi awan. Hiasi peribadi, bersihkan diri, berwajah ceria, ramailah kawan. Dengar ya. Rangkap yang kedua. Pendekar budiman
santun peribadi, belayar bersama, kemudi bahtera. Ingatlah teman, pentingnya mandi, petua utama, hidup sejahtera.